لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسير عليك يسير وتمم بخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah Isya hari ini dengan nasihat buat hati. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Safa Takbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada malam Jumaat yang barokah ini, hari Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Jom bersihkan hati kita dengan menasihatkan hati kita. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. من الله مأجورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد, terima kasih kepada Puan Amnira Suhana. Jangan lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, Bonda Puan Rasmiati Mansur, Bonda Norini Mukhtar, Bonda Puan Nur Akiah. Jangan lupa juga kepada semua AJK JNI yang bersama-sama dengan kita pada malam ni. Jangan lupa juga rakan-rakan kita yang berada di Brunei Darussalam, rakan-rakan kita yang berada di mana sahaja sekalipun. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Nasihat Buat Hati. Kita masuk di dalam pengajaran yang ke-berapa ya? Nasihat yang ke? Nasihat 9, 4 sifat golongan bertakwa, insya-Allah. Okey, nasihat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. 4 sifat golongan orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Disebut oleh pengarang kitab ni, iaitu Habib Ali Zainal Abidin, menyatakan dia mempersoalkan kita. Dia tanya, apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Ketika memberi penjelasan perihal sifat takwa Khalifah Islam yang keempat, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, ada mengungkapkan satu definisi takwa yang cukup jelas. Ia mencukupi pengertian takwa, sekaligus menjadi penerang kepada ciri-ciri bagi golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, takwa itu merujuk kepada 4 sifat utama. Malam ni kita nak tahu ada 4 sifat utama takwa. Selalu mana-mana dalam bulan Ramadan kita selalu dengar, mana-mana selain pada bulan Ramadan orang cerita takwa, mesti main dengan definisi yang ni. Sebab apa guna definisi daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ustaz? Orang tanya. Siapa tanya? Saya tanya. Sebab apa? Sebab dia adalah gedung ilmu, bahkan dia adalah manusia sahabat Nabi yang merupakan ulama di kalangan sahabat Nabi. Maknanya dia orang yang paling alim. Sehingga Nabi kata, Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah gedung ilmu. Maksudnya apa? Segala ilmu tu ada kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Jadi malam ni kita nak tengok. Dia kata ada 4, iaitu al-khawfu bil jalil, kemudian wal amalu bit tanzil,
wa ridha walau biqalil, wal isti'dadu ila yaumir rahil. 4 ni. Atas kata nama takwa mesti 4 ni. Kalau ada satu saja tak jadi. Dia mesti ada 4 ni. Mari kita tengok. Dia kata al-khawfu bil jalil. Ada yang menggunakan al-khawfu min jalil. Boleh ya? Ataupun al-khawfu bil jalil pun boleh. Boleh baca dua-dua. Ada riwayat sebut al-khawfu bil jalil. Ada riwayat sebut al-khawfu minal jalil pun boleh. Jadi berasa takut kepada Allah SWT yang mempunyai sifat keagungan. Seseorang yang jelas keimanannya pasti akan sentiasa berasa takut kepada Allah. Di sebalik apa yang dikurniakan oleh Allah SWT kepadanya, ini kerana semua itu hanya pinjaman. Maknanya, kita selalu mengetahui bahawasanya takwa itu ialah takut kepada Allah. Kan? Mana-mana kita sebut. Di dalam siri-siri khutbah Jumaat pun mengatakan, usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku mengajak, aku mewasiatkan diriku dan diri kamu semua supaya kita bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu ialah kamu meninggalkan segala apa yang dilarang Allah. Kamu mengamalkan, kamu menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Itu takut kepada Allah. Katanya di dalam mana? Di dalam siri-siri khutbah Jumaat. Tetapi ala kulli halnya, yang kita faham yang pertama ni, iaitu takut kepada Allah SWT walau di mana sahaja sekalipun, takut nak melakukan maksiat. Bahkan takut Allah mengetahui segala dosa yang kita perlakukan di dunia ni. Itu takut lah. Itu maknanya takut. Kita rasa gerun, kita rasa takut sebab Allah memerhati kita. Walaupun tak buat lagi, tapi rasa takut. Takut lah, tak mahu, segan aku. Tak mahu makan benda-benda haram. Tak mahu aku pergi kedai tu. Tak nak aku pergi tempat tu. Nanti orang kata aku ni apa. Takut lah. Jadi maknanya takut tu, takut yang macam-macam. Semuanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang kedua dia kata wal amalu bitanzil, iaitu maksudnya beramal dengan apa yang diwahyukan daripada Allah. Seorang perlu mencuba sehabis baik bagi menunaikan amal ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Menerusi Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi SAW, fahami isinya dan beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya. Maksudnya apa? Yang kedua ni wal amalu bitanzil. Apa maksud wal amalu bitanzil? Wal amal bermaksud beramal. Bitanzil iaitu apa yang diturunkan Allah. Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah dan Rasulullah bercakap atas wahyu Allah. Ini semua dinamakan wal amalu bitanzil. Beramal dengan apa yang diturunkan Allah. Amal apa? Amal Quran, amal sunnah. Kalau tak amal dua-dua tu, amalan kita punah namanya. Jadi kena amal dengan Al-Quran dan sunnah. Kalau tak amal, kita jadi amalan kita punah belaka di dalam kehidupan kita. Sebab itu kena beramal Quran dan hadis Nabi SAW. Kena amal. Quran kata apa, buat lah. Sunnah kata apa, buat lah. Kan? Sunnah kata apa, buat. Cuba tengok keadaan apa. Hadis Nabi kata apa? Hadis Nabi kata ridha walidain, ridallahu fi walidain wa saqatallahu fi saqata walidain. Nabi kata ridha Allah itu terletak pada dua ibu bapa kamu, dan kemurkaan Allah itu pun terletak pada kemurkaan ibu dan ayah kamu. Kan? Cuba tengok berita apa? Berita kematian pesawat yang terhempas tu. Baru ni saya dengar Radio Zayan. Radio Zayan ni dia interview mak kepada pilot. Dia interview apa? Mak kepada pilot. Dia tanya, makcik macam mana anak makcik ni dah meninggal dunia, macam mana pandangan makcik? Apa makcik nak kata kepada, apa makcik nak cerita pada arwah? Dia kata anak saya baik sangat, dia kata. Saya selalu ada masalah, mesti saya cari dia. Saya selalu ada masalah, saya ada masalah apa-apa, saya mesti cari dia. Sebab dia pandai. Dia pandai menguruskan segala masalah saya. Itu hebat.
Mula-mula mak dia kata apa? Mak dia kata anak dia baik. Kemudian dia kata anak dia pandai. Kemudian dia kata dia redha kepada anak dia. 3 benda. Ni, 3 benda ni. Apa jadi kepada kubur dia? Kubur dia jadi apa makcik? Oh makcik, kubur dia jadi pelangi. Bila orang gali kubur dia seperti pelangi. Orang tanya sebab macam mana amalan boleh jadi macam tu? Mak dia kata anak dia baik. Mak dia kata saya redha pemergian anak saya. Anak saya ni lah anak yang paling baik, dia kata. Sebut sebutan itu keluar daripada mulut emak, mulut ibu yang melahirkan dia. Maka Allah redha kepada dia. Disebabkan redha oleh seorang mak kepada anak, maka Allah lebih-lebih lagi redha kepada anak di atas redha ibu dia. Masya Allah, hebat. Kan? Yang ni lah penting. Yang dalam ni ramai ibu-ibu kan. Masya Allah, redha lah ke anak. Anak buat apa pun redha lah, sabar. Kalau benda-benda yang tak kena dek hati makcik-makcik, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, nasihatlah dia dengan secara cara yang baik. Ustaz tak boleh ustaz, ada nasihat teruk dah ustaz, tak jadilah ustaz. Macam mana ustaz ni? Macam mana nak buat? Bacaan ayat ni. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Kemudian baca ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. 40 kali. 40 kali tu ya latif saja. Mula-mula baca ayat tu, kemudian ya latif tu 40 kali. Buat apa? Bacakan air, tiupkan air. Ataupun bacakan makanan, tiupkan makanan. Ataupun sambil-sambil iron baju dia ataupun basuh baju dia, tiup kat baju dia, insyaAllah. Bila dia pakai tu, bila dia makan ke, bila dia minum ke, kesan daripada zikir seorang ibu yang baik, seorang ibu yang rajin berusaha dan beramal, insyaAllah anak akan jadi baik dan hati dan jadi lembut, mudah nak dengar cakap ibu, insyaAllah. Itu kan. Barulah anak jadi baik. Macam itulah formula dia. Okay. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang dikhususkan. Jadi maknanya kita kena beramal daripada Al-Quran dan hadis. Amal. Beramal dengan apa yang diturunkan daripada hadis, beramal daripada apa yang diturunkan daripada Al-Quran. Semua benda ni kena amal. Semua benda ni kena amal dan terus beramal di dalam kehidupan kita. Kan? Jadi bila kita beramal, amal dengan Quran, bukan amal dengan niat insun mata kaji semar tilam, bukan. Ini beramal dengan Al-Quran, beramal dengan hadis Nabi. Kan? Jadi bolehlah. Kan? Barulah syok. Kan? Jadi maknanya kena beramal dengan apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Macam contoh lah, macam contoh. Contoh apa? Contoh orang petikai tentang tahlil. Orang kata tahlil ni bida'ah, dalalah, sesat, neraka. Oh, bida'ah. Kemas kata kan. Pandai-pandai dia je kata tahlil tu bida'ah. Cuba fahami apa yang dibacakan di dalam tahlil tu. Di dalam tahlil ada dibaca Qul huwallahu ahad 3 kali. Di dalam tahlil ada dibacakan La ilaha illallah Allahu akbar. Ada dibacakan Qul a'udzu bil falaq. Ada dibacakan Qul a'udzu birabbin nas. Ada dibacakan Fatihah. Ada dibacakan Alif Lam Mim 5 ayat pertama. Ada dibacakan ayat kursi. Ada dibacakan La ilaha illallah. Semua tu ada kelebihan masing-masing. Dan tak ada bida'ah pun. Semua tu ayat Quran. Tiba-tiba ada orang kata bida'ah lah. Suka dia yang kata bida'ah kan. Jadi maknanya orang nak beramal dengan Al-Quran dan hadis, jangan marah korang. Kalau kita tak mau buat, kita jangan marah korang. Kan? Macam tu. Jadi boleh tak kita beramal? Silakan. Teruskan beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Terus, adapun yang ketiga, waridha walau biqalil ataupun waridha bil qalil pun boleh. Maksudnya apa? Berasa cukup dan redha dengan pemberian Allah meskipun ianya sedikit.
orang mukmin akan sentiasa bersangka baik kepada Allah SWT. Pasti di sebalik setiap pemberian nikmat kepadanya akan dirasakan cukup walaupun ia hanya secebis. Jikalau sedikit dia sudah bersyukur, apatah lagi apabila diuji dengan nikmat yang banyak. Nah, jadi maknanya walaupun sedikit Allah bagi, walaupun secebis dia bagi, tak apa, syukurlah. La ilaha illallah. Nak makan ni lapar ni, tak ada apa nak makan ni. Songkak dapur ada Maggi. Apa Maggi pun tak apa. Yang penting boleh lapik perut jadi lah. Malam-malam nak tidur je pun. Nak makan apa, makanlah apa dah. Kan? Jadi maknanya sikit apa yang ada tu memadailah, syukurlah. Besok kira lain. Besok kira lain. Kan? Hujan-hujan pula kan. InsyaAllah. Kena apa? Kena sate Pak Wan. Sedap. Sate Pak Wan kan. Besar-besar tu. Satu batang dia tu RM1.20. Mahal tu. Jadi maknanya apa? Telah ya liok. Jadi maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya ada pun kita nak makan apa sedikit pun jadi lah. Ikut lah. Tak payah. Tak payah rasa. Tak payah rasa apa? Tak payah rasa nak makan banyak-banyak. Tak payah. Apa yang ada cukup lah. Cuba tengok Nabi. Kadang-kadang orang pening kepala. Kan? Orang pening kepala. Sepalah suami saya macam ni Ustaz. Kenapa suami kakak macam mana? Dia ni senang sangat makan. Ya Allah Akbar. Dia senang sangat. Saya pening lah dengan dia Ustaz. Kenapa kau nak pening? Tak tahu lah Ustaz. Dia makan simple-simple je. Dia tak makan berat-berat. Dia tak makan teruk-teruk pun. Senang je nak bela dia Ustaz. Syukurlah. Kan? Apa yang senang sangat tu? Tak tahu lah Ustaz. Dia makan kalau boleh satu orang panggil. Satu apa? Satu mata je. Kalau dia makan sotong goreng tu je. Tak buah sayur pun tak apa. Senang sangat lah tu. Kadang-kadang habis-habis tak ada, dia balik tu Ustaz nak tahu. Balik tu, dia kata goreng telur dadar cukup. La ilaha illallah. Senang sangat. Tak payah buat sayur Ustaz. Bagus dia. Jadi syukurlah dapat suami macam tu. Cuba balik seorang suami yang jenis macam ni. Aku nak ada sayur, aku nak ada ulam, aku nak ada sambal, aku nak ulam tu ada 3 jenis. Ambil kau. Cara jenah cari. Kan? Silap-silap dia ambil daun temucut ni. Daun temucut buat ulam. Kan? Dah nak ulam sangat. Kan? Cari daun temucut je lah. Kan? Allah Akbar. Jadi janganlah sampai macam tu. Tapi kebanyakan para suami, dia ni simple lah. Kita yang isteri ni macam-macam kita fikir, takkan lagi makan dia yang tu je. Bagilah makan benda-benda yang khasiat. Bagilah benda-benda yang protein. Bagilah benda-benda yang apa? Benda-benda yang boleh mendatangkan kesihatan pada dia. Tu isteri punya apa? Fikrah. Apa tu? Pemikiran dia untuk nak memberikan makanan yang berkualiti pada suami. Bagus isteri macam tu. Dalam ni semua macam tu kan. Semua bagus semua dalam ni. Jadi mudah-mudahan Allah tempatkan para isteri yang sedemikian ditempatkan di syurga Allah SWT. Yang banyak memikirkan makanan suaminya. Masya Allah. Kakak-kakak makcik-makcik sekalian, fikir yang tu pun masuk syurga makcik-makcik semua. Masuk syurga. Cuba tengok Nabi kata apa. Nabi kata wa mut'imul ji'an, menyediakan makan kepada orang yang lapar. Ni ya makcik-makcik. Allahu Akbar, dia susah-susah lah masak. Ya Allah. Kan? Itu cerita. Cerita apa? Cerita orang perempuan. Tapi bagi kita yang memadai, cuba tengok Nabi ya, Nabi. Cuba tengok Rasulullah. Rasulullah SAW bersama dengan isteri dia. Rasulullah baru balik daripada masjid, tanya isteri dia. Yang ya Humairah, madza na'kul fil hadzal yaum? Kita nak makan apa hari ni? Isteri dia kata apa? Habis dah bang, kurma tadi orang main ambil dah habis dah bang. Tak ada apa nak makan. Tak ada apa. Tak apalah, puasa. Dia. Hebat punya tawakal Rasulullah SAW. Hebat dia punya tawakal dia. Kita tak ada lah macam tu. Kita banyak akal. Kita bukan tawakal, kita banyak akal. Kita banyak akal.
Tak boleh yang tu, tak apa, kita pergi tempat lain, kita pergi kedai lain, kita pergi menate, dia kata. Menate, pergi menate. Ya Allah. Jadi maknanya apa? Maknanya kita tak samalah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh kita dengan dia kan. Sedangkan Rasulullah itu sangatlah zuhud, sangatlah warak, sangatlah baik, sangatlah budi pekertinya sangat tinggi, akhlaknya tinggi, semua tinggi. Malu kan? Malu. Tiba-tiba kita kata kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diuji sikit ya, terus gagal kita. Allahu akbar. Jadi yang ketiga ni bermaksud berasa cukup dan redha dengan pemberian Allah meskipun sedikit. Orang mukmin akan sentiasa bersangka baik kepada Allah. Kena sangka baik dengan Allah. Sangka baik macam mana? Apa jadi pun semua datang daripada Allah. Sangka baik. Anak ada orang, anak ada 3 orang. Tengok anak aku seorang ni aku tak tahulah nak jadi apa. Susah betul lah dia ni. Balik asrama dia jadi homesick dia ni. Dia ni kerja nak beli rumah. Akai banyak. Tak tahulah ikut siapa. Ikut mak dia ke ikut pak dia. Tak tahulah. Dia jadi apa? Redha lah. Itu anak kita. Tak tahulah Ustaz. Puas tegak dah Ustaz. Oi. Pesan kat anak ni macam-macam dah. Dia sat-sat pergi klinik. Sat-sat pergi klinik. Sat-sat pergi klinik. Sat-sat cuti. Sat-sat misi. Tak tahulah Ustaz. Oi. Ya Allah. Dia beletak. Dia beletak seorang-seorang. Siapa beletak tu? Macam-macam lah beletak. Beletak seorang-seorang. Dia duduk risau tak habis. Macam mana redha je lah. Itu anak kita. Main mana lagi? Main daripada antara lelaki dengan bini lah. main pada 2 orang tu. So redha lah. Ya Ustaz, tak apa kot Ustaz no. Dia baru tingkatan 1, nanti tingkatan 2 dak kot no. Tingkatan 2 okey kot. InsyaAllah Jadi maknanya apa? Bersangka baik kepada Allah. Jangan sangka buruk. Aku ni puas dalam sembahyang tahajud setiap hari. Tapi Allah ni tak makbul pun doa aku. Puas doa dah anak ni dapat 9E juga. 9E. 9E buat macam mana? Kan? Redha. Kan? Sangka baik kepada Allah. Okay? Bahkan dikatakan pula, meskipun ia sedikit, orang mukmin akan sentiasa bersangka baik kepada Allah. Pasti di sebalik setiap pemberian nikmat kepadanya akan dirasakan cukup walaupun ia hanya secebis. Jikalau dengan sedikit ia sudah bersyukur, apatah lagi dengan nikmat yang banyak lagi dia bersyukur. Kemudian seorang mukmin tidak akan mudah mengeluh dan buruk sangka kepada Allah. Pemberian yang sedikit akan dianggapnya sebagai satu keuntungan yang begitu besar. Paling tidak Allah SWT masih mengingatinya dan Allah SWT masih menghantar nikmat buatnya. Si mukmin sentiasa sedar banyak ataupun sedikit bukan segalanya. Yang penting adalah keberkatan yang tersimpan di sebalik setiap pemberian. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pemberian Allah Subhanahu Taala tu kan, yang paling mustahak bagi orang yang beriman ialah keberkatan. Orang-orang yang beriman dia mesti fokus benda tu. Cari apa? Keberkatan. Cari keberkatan. Dalam rezeki cari keberkatan, dalam hidup cari keberkatan, dalam apa? Dalam umur yang panjang cari keberkatan, dalam masa lapang cari keberkatan, keberkatan tu apa? Ziddatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Itu keberkatan tu. Kan? Keberkatan tu apa juga Ustaz? Keberkatan itu Allah permudahkan kita untuk melakukan ibadah kepada dia. Walaupun dalam keadaan apa situasi kita yang ketika itu kita hadapi. Dia permudahkan kita. Itu keberkatan. Keberkatan dalam majlis ilmu ialah apabila selesai kita berada dalam majlis ilmu, kita mudah nak buat kebaikan. Apa yang disimpan, apa yang dicerita di dalam majlis ilmu, kita nak beramal dengannya. Dipermudahkan Allah. Itu maksud keberkatan. Keberkatan lagi bila kita bersyarah, bila kita cerita tentang apa yang kita sampaikan pada malam ni, dia dengar tu menjadi kekuatan ingatan dia untuk mendengar dan hadam apa yang didapatinya daripada perbincangan kita malam ni. Itu keberkatan di dalam ilmu. Bahkan dia mampu nak mengamalkannya, untuk nak mengaplikasikannya ke dalam kehidupan dia.
maka dia adalah orang yang ada keberkatan dari sudut ilmu. Kadang-kadang kita tersalah istilah. Saya petang tadi saya ada baca doa mesyuarat panglima. Saya baca doa. MC tu sebut salah. MC tu kata apa? Bagi apa? Bagi memberkati mesyuarat kita pada petang ini, saya menjemput Major Haji Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz untuk membacakan doa. Waktu saya nak baca doa tu, saya tegur dalam meeting tu. Panglima 3 bintang, 4 bintang ada ni. Saya kata apa, yang berbahagia Tan Sri, yang berbahagia Datuk Sri, yang berbahagia Datuk. Saya mohon maaf. Saya tidak ada niat nak bercakap dan nak menegur siapa-siapa. Cuma nak menceritakan tentang berkat ni Allah saja yang bagi, bukan saya yang bagi. Saya nak mohon jasa baik Tuan Pengurusi Majlis tadi, iaitu Puan MC tadi, tolong betulkan statement tersebut, bukan bagi memberkati, yang sepatutnya bagi memohon keberkatan. Mohon boleh, nak berkat tu Ustaz tak boleh bagi berkat. Mohon berkat tu boleh, insya-Allah. Jadi apa pun, dalam surat tu, maknanya tu banyak. Jadi terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi semua ucap terima kasih. Kita pun terima kasih Datuk. Saya balik dulu. Dapat balik awal. Kan? Jadi ala kuliahnya, tu kadang-kadang istilah tu kadang-kadang tak apa betul. Kan? Tak apa betul. Bagi memohon keberkatan, bukan bagi memberkati majlis. Ustaz tak boleh bagi memberkati majlis. Puan Suhana pun tak boleh memberkati majlis. Puan Nurini apatah lagi tak boleh. Kan? Boleh memberkati majlis. Allah sahaja yang boleh memberkati majlis. Okay. Jadi maknanya guna bahasa tu bagi memohon keberkatan. InsyaAllah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kemudian dia kata apa? Paling tidak Allah SWT masih mengingatinya dan Allah SWT masih menghantar nikmat buatnya. Si mukmin sentiasa sedar. Banyak ataupun sedikit bukan segalanya, yang penting adalah keberkatan tersimpan di sebalik setiap pemberian. Kerana nilai bernama berkat, rezeki daripada satu tangkai pun mampu mengeluarkan banyak biji buahan. Dan satu tangkai pun mampu mengenyangkan ruang perut manusia yang banyak. Kuantiti yang begitu penting, yang lebih penting adalah kualitinya. Cuba tengok dia kata apa. Yang paling penting kuantitinya itu ialah kualitinya. Maksudnya apa? Kualiti ya. Kalau dalam bahasa Jawa disebut quality man survivor. Dia kata apa? Kualiti itu menjadi keutamaan di dalam pelaksanaan. Lebih kurang macam itulah maksudnya. Jadi maknanya pelaksanaan itu mesti ada kualiti penting. Kita semayang pun kita nak kualiti, tak nak yang rakaat banyak tapi kualiti tak ada, tak mau. Imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berbeza dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beza tak? Jadi nak yang mana? Nak laju Ustaz, laju best sikit, tak ngantuk. Kalau baca macam tu macam dibuai mimpi Ustaz. Pula. Tapi nak yang mana? Nak yang slow and steady. Slow and steady, buat cara slow and steady. Baca betul-betul, feeling betul-betul, masuk tadabbur di dalam bacaan kita. Imam Mekah, Imam Madinah, dia feeling dan dia membawa tadabbur dan tafsir di dalam pembacaan, wajah bacaan dia. Sebab tu kita dengar, kita teriak. Sebab apa? Sebab dia faham makna. Dia menterjemahkan apa yang dia baca tu, mai ke hati dia.
Lalu bila dia mai daripada hatinya, suara tu keluar daripada hati sampai ke hati manusia yang lain. Tu dia punya rahsia. Kan? Sebab tu dia baca enak atau enak yang kita teriak lah. Dia pun teriak. Dia baca enak atau enak teriak. Kita kat Malaysia baca enak atau enak, tepuk tangan belakang. Yes, imam ni bagus ya. Imam ni bagus, baca pendek, bagus. Siap buat kompang lagi. Pam. Sebab seronok sangat baca pendek. Tapi di Malaysia, di Makkah, Madinah, walaupun dia baca surah apa pun, mampu untuk mengalirkan air mata. Jatuh. Jatuh air mata. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasih sekalian. Adapun yang keempat pada al-isti'dadu ila yaumir rahil ataupun al-isti'dadu li yaumir rahil. Apa dia tu? Maksudnya mempersiapsiagakan untuk pertemuan dengan Allah. Mempersiapsiagakan amalan-amalan ibadah-ibadah agar bertemu dengan Allah. Nak bawa bekal apa? Tu dia. Maksudnya apa ni? Sentiasa dalam keadaan bersedia untuk hari kematian dan pula menghadap Allah. Makcik-makcik dah sedia dah. Dah bersedia ke malaikat nak datang, malaikat maut nak datang, dah sedia. Saya nasihat diri saya supaya saya turut bersedia. Saya nasihat diri saya supaya kita sentiasa bersedia untuk bertemu dengan Allah bila-bila masa sahaja. Daripada sekarang. Kan? Sebab tu kita malam-malam kita buat apa? Kita baca surah Al-Mulk. Sebab apa makcik baca surah Al-Mulk makcik? Itulah ustaz, kalau baca surah Al-Mulk ni Nabi kata dipermudahkan, nanti dapat syafaat, nanti dapat protection daripada Allah supaya kita tak kena azab dalam kubur. Sebab tu baca. Makcik takut kan? Takut. Nampak? Persiapan tu bagus. Persiapan nak bertemu dengan Allah. Dalam dunia ni, kita nak buat persiapan nak bertemu dengan Allah ni, tetapi banyak gangguan yang mengganggu gugat kita daripada kita nak melakukan persiapan nak bertemu dengan Allah. Banyak gangguan, susah. Dengan anak, cara anak, dengan pasangan, cara pasangan, dengan jiran, cara jiran, dengan jemaah, cara jemaah. Banyak apa? Banyak perkara, banyak benda-benda yang perlu diselesaikan. Kan? Okay. Jadi kita buat persiapan nak bertemu dengan Allah. Nak buat persiapan apa makcik? Nak buat persiapan apa? Nak buat apa? Persiapan apa? Jangan tinggal surah Al-Mulk setiap malam. Jangan tinggal. Jangan tinggal sedekah. Lagi? Jangan tinggal Quran. Jangan tinggal. Jangan tinggal apa lagi? Jangan tinggal duha. Jangan tinggal selawat di dalam kehidupan kita. 5 ni pun cukup dah lah. Kalau makcik buat, makcik fokus betul-betul, memang makcik bagus semua. Makcik ada masa untuk selawat sehari 1000. Makcik ada masa untuk solat duha. Makcik ada masa untuk solat tahajud. Makcik ada masa lagi untuk solat witir setiap malam sebelum makcik tidur. InsyaAllah. Bila semua ni kita ada masa, itulah namanya kita ini ialah manusia yang melakukan persiapan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang mempersiapkan diri kita sebelum sampainya ajal kepada kita. Kan? InsyaAllah. Adapun yang seterusnya ciri yang keempat ini adalah kemuncak kepada erti takwa. Apabila sempurna empat-empat perkara ini, maka sempurna juga nilai takwa dalam diri seseorang mukmin. Dia kata kalau ada empat-empat ni, kita akan sempurna iman kita, takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada dalam empat-empat ni. Kalau ada satu ni macam mana? Boleh pejam mata lah. Kalau ada satu ni kira okey lah. Okey lah kan. Satu pun, apa dia yang satu tu? Dia beramal dengan Al-Quran dan hadis. Cukup lah. Sebab ada juga walaupun satu. Kan? Ustaz, kita orang kan ustaz, kita nak 5 ustaz. Yang ustaz sebut tu 4 je, kita nak 5. Nak 5 apa? Bagi 5 apa? Bagi 5 pang 5 ni baru tahu kan. Sibuk nak sampai 5. Orang kata 4 je, 4 lah. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasih sekalian, perkara yang kita sebut tadi adalah definisi takwa.
definisi takwa. Sebab tu Sayyidina Ali bin Abi Talib dia sangat sensitif benda-benda takwa ni, kan? Orang tanya kita, takwa tu kat mana Ustaz? Nabi kata apa? Nabi kata at-taqwa hahuna. Dia tunjuk at-taqwa hahuna. Hahuna yakni fi makanil qalb. Sini. Tu tempat takwa. Okey. Adapun nasihat yang ke-10. Nasihat apa? Yang ke-10, bertaubatlah. Allah Subhanahu Wa Taala suka. Ni cerita taubat. Allah suka hamba dia yang bertaubat. Jadi kita pun taubatlah macam-macam taubat. Bangun taubat, bangun sepertiga malam taubat pada Allah. Bila Ustaz nak bangun ni Ustaz ni Ustaz? Bangunlah malam ni. Takkan malam ni Ustaz, kalau mula start dalam bulan Ramadan boleh tak Ustaz? Jauh sangat makcik tahu kan makcik nak hidup sampai zaman tu. Itulah Ustaz. Nak buat sekarang ni pun macam tak sesuai lah. Macam tak sesuai. Sebab apa tak sesuai? Tak tahu lah Ustaz, cucu ramai. Macam mana Ustaz? Jadi dia confuse masa sendiri kan. Dia confuse woman. Jadi dia sendiri tak pandai mengatur masanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tengok tentang taubat ni. Di dalam nama-nama Allah 99 tu ada satu nama Allah yang Allah sebut At-Tawwab. Apa maksud At-Tawwab? Kalau kita baca di dalam ilmu tauhid ataupun ilmu kalam, ketika mana dia membahaskan bahwasanya Allah itu apa? Yang kita sebut ni. Dia menafsirkan Allah SWT itu maha menerima taubat. Apa maksud? Maksudnya At-Tawwab itu ialah yang menunggu taubat daripada hamba-hamba Allah. Menunggu taubat tu. Antara nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah perbuatannya menunggu taubat hamba-hambanya supaya dia mengampuni semua dosa-dosa hamba-hambanya. Tapi susah kan? Benda ni benda susah cik. So dia banyak rintangan, dia banyak cabaran, dia banyak onak durinya. Jadi benda-benda macam ni cukup bahaya bagi kita. Bagi kita tengok lagi pembahasan. Dia kata apa? Demi Allah SWT, sesungguhnya dia menyukai dan mengasihi hamba-hambanya yang suka bertaubat. Nabi kata, ya benu Adam. Dia kata apa? Ya bani Adam, bukan itu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tu semuanya berdosa. Semua berdosa. Wa khairul khata'un at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu ialah hamba-hamba Allah SWT yang rajin bertaubat kepada Allah. Rajin bertaubat. Kalau kita macam taubat hari ni, semalam dah taubat dah. Hari ni taubat lagi. Taubat pukul berapa makcik? Ni sehari nak tidur ke kita orang taubat dah start. Pukul berapa makcik tidur? Pukul 11.30. Oh makcik tidur awal je. Tak awal juga tu kira lewat tu. Lagipun makcik dah bertaubat pada Allah. Agak-agak Allah terima tak dosa-dosa makcik tu untuk diampunkan Ustaz? Dia tanya kita. Tuan jawab apa? Jawapannya, sudah pasti Allah terima dan sudah pasti Allah memakbulkan apa yang kita serahkan kepada dia. Pengabdian kita kepada Allah untuk menerima taubat-taubat kita tu. Begitu Ini untung orang yang bertaubat. Orang yang tahu buat, tanggunglah tanpa taubat. Yang paling bagus, bertaubat pada Allah SWT. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian. Bahkan dia kata apa? Usah malu dan segan menghitung dosa atau persatu di hadapan Allah, kerana dia maha pengampun. Apa yang Allah SWT inginkan hanya bagi mendengar suara hambanya merayu ampun dan menginsafi ke semua perbuatan maksiatnya. Di sebalik kewajipan ini, terdapat satu golongan manusia yang luar biasa. Siapakah mereka? Mereka adalah sebahagian daripada hamba Allah SWT yang suka beristighfar dan terus-menerus memohon ampun daripada Allah SWT meskipun mereka tidak terjebak dengan perkara maksiat. Sesiapa
Sesiapa yang tergolong dalam kumpulan ini adalah mereka yang beruntung. Masakan tidak orang yang berdosa lalu memohon ampun atau dimuliakan oleh Allah SWT. Inilah pula taubat orang yang tidak berbuat dosa. Tu dia. Tu kan, orang yang bertaubat. Jom makcik, kita bertaubat kepada Allah SWT. Kita taubat sungguh-sungguh. Malam ni taubat sungguh-sungguh, insyaAllah. Malam ni duduk atas tiga sejadah taubat. Tak boleh start, bahaya duduk atas tiga sejadah start. Bahaya. Sebab apa? Ada gangguan. Allah. Yang tu alasan dan 1001 alasan. Kalau orang yang cerdik, dia mencari jalan. Orang yang kurang di dalam berusaha untuk nak bertaubat, dia banyak alasan. Dia banyak alasan. Jadi kita syukurlah kepada Allah sebab Allah memilih kita menjadi manusia yang diampuni dosa-dosa kita olehnya, insyaAllah. Amin. Di sebalik kewajipan ini terdapat satu golongan manusia yang luar biasa. Siapakah mereka? Mereka adalah sebahagian daripada hamba Allah SWT. Meskipun mereka tidak terjebak dengan perkara maksiat, sesiapa tidak orang yang berdosa lalu memohon ampun dimuliakan oleh Allah SWT, ini kan pula taubat orang yang tidak berdosa. Taubat orang yang berdosa pun Allah terima, apatah lagi taubat seorang manusia yang tidak berdosa. Terima tak? Lagi terima. Meskipun begitu, tidak ramai yang berada dalam golongan mereka yang luar biasa ini. Kebanyakan daripada kita hanya akan bertaubat kepada Allah SWT selepas diri tersedar daripada melakukan dosa. Satu-satu contoh terbaik bagi mereka berada dalam golongan luar biasa ini adalah Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis masyhur sering kita temui bahwasanya Nabi SAW sentiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT. Baginda adalah seorang Nabi dan Rasul yang bebas daripada dosa sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis. Baginda bertaubat hampir sebanyak 70 kali sehari. Dalam setengah laporan hadis lain yang merekodkan bahawa Nabi SAW bertaubat sebanyak 100 kali sehari. So nak pakai yang mana? 70 ke 100? Nak pakai yang mana? 100 lah Ustaz. 100 lah Ustaz. 100 banyak sikit. 100 banyak sikit kan? Jadi kita pakai 100 lah. Kan? Supaya Allah redha kita. Kita buat semua ni semua nak cari redha Allah je. Kalau Allah redha, macam-macam benda yang akan kita dapati. Daripada sudut nikmatnya, daripada sudut rezekinya, daripada sudut kesihatan dan keafiatannya, semuanya di dalam apa? Di dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Disebut di sini, meskipun begitu tidak ramai yang berada dalam golongan mereka yang luar biasa ini, kebanyakan daripada kita hanya akan bertaubat kepada Allah SWT selepas diri tersedar daripada melakukan dosa satu-satunya. Contoh terbaik bagi mereka yang berada dalam golongan luar biasa ini adalah Nabi kita sendiri, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lain, masyhur yang sering kita temui, Nabi Muhammad SAW sentiasa bertaubat dan beristighfar. Nabi bertaubat berapa kali sehari? Nabi bertaubat. 70. Nabi ada orang kata 100. 70 Ada ada kata 70. Ada yang kata sab'inal marrah. Itu Quran kata. Quran kata sab'inal marrah, maksud 70 kali. Ada yang kata 100. So betul belaka. So jangan bergaduh. Mana boleh. Masing-masing nak dapat piala kan. Jadi dia marah orang sebab orang tak sependapat seperti dia. Kan? Macam mana nak tahu kalau Ustaz, macam mana nak tahu kalau Allah terima taubat kita Ustaz? Macam mana kita nak tahu? Kita akan dapat rasai kita mudah nak melakukan ibadah. Sebab bila dosa kita diangkat dan dihapuskan, maka tinggal sajalah amalan-amalan soleh kita
yang akan bersama dengan kita. Yang amalan soleh itu akan cenderung kita melakukan ketaatan dan kebaikan atas apa perintah Allah kepada kita sekalian di dunia ni. Macam tu. Dosa dah habis lah. Seleput-seleput dosa tu dah habis. Tinggal apa lagi? Tinggal yang baik-baik je lah. Kan? Macam tu Kita tengok dia kata, dalam hadis masyhur sering kali kita temui bahawasanya Nabi SAW sentiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Walaupun baginda adalah seorang Nabi dan Rasul yang bebas daripada dosa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis, baginda Nabi bertaubat hampir sebanyak 70 kali sehari. Dalam setengah laporan hadis lain, ada mereka akan bahawasanya Nabi bertaubat sebanyak 100 kali. So maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menantikan taubat daripada hamba-hambanya. Kan? Ayuh pilih antara segera insaf ataupun bertaubat. Selepas terlanjur melakukan maksiat ataupun bertaubat setiap masa sebagai tanda merendah diri kepada Allah SWT yang diperlihatkan oleh Nabi SAW kepada kita, iaitu sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap waktu dan detik di dunia ni. Nampak macam mana tu Ustaz? Nak kena taubat hari ke Ustaz? Ya hari tapi taklah kerap sangat. Okey. Jadi dia pun jalan. Sebab apa? Sebab kita cerita tentang kebaikan bertaubat tersebut. Ayuh, dia kata ni. Pilih antara segera insaf dan bertaubat selepas terlanjur melakukan maksiat ataupun bertaubat. Bertaubat apa? Bertaubat setiap masa sebagai tanda merendah diri kepada Allah SWT. Kedua-duanya baik namun bercita-cita bagi menjadi seperti apa yang diperlihatkan oleh Allah SWT kepada kita, iaitu sentiasa bertaubat pada setiap detik dan waktu. Tu dia. Sentiasa bertaubat pada setiap detik dan waktu, penuh dengan apa? Penuh dengan penerimaan taubat. Masya Allah. Okey. Ya. Sekiranya benar cinta kita kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, berazamlah bagi meniru, berusaha sebaik mungkin dalam mengikuti rumah sunnah. Ingat pesan dan gesaan baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW bersabda, Nabi kata menyatakan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi maknanya hadis sahih lah ni yang dinukilkan oleh Imam Muslim. Wahai manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Nabi kata. Nabi cakap, Nabi kata apa? Aku selawat kat Nabi 100 kali sehari. Oh gitu. Kita major ni macam mana? Kita yang major daripada Malaysia sampai ke Mekah, daripada Brunei sampai ke Mekah, tiba-tiba orang kata, Ustaz, kita orang dah basuh dah perut ni. Oh, cerita buat makan. Oh Ustaz, kami dah standby lah ni Ustaz. Kami dah macam ni, kami dah masak macam ni Ustaz. So macam mana ni Ustaz? Oh, masak. Kan? Cerita apa tu? Cerita masak. Apa berlaku? Cuba tengok kan. Lalu pilihlah, dia kata. Nak segera insaf ataupun bertaubat selepas terlanjur melakukan maksiat atau bertaubat setiap masa sebagai tanda merendah diri kepada Allah SWT. Kedua-duanya baik, namun bercita-citalah bagi menjadi seperti apa yang diperlihatkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita, iaitu sentiasa bertaubat pada setiap detik dan waktu. Nabi taubat setiap detik dan waktu. Hebat kan? Kita ni ya Allah, kita bersabar sajalah. Kita rajin juga taubat. Taubat pagi-pagi pukul 5 tu dah taubat, dah tahajud apa semua, lain-lain kali kita tangguhkan juga, tangguh nak taubat. Tak apalah bab taubat ni kita tangguh lah Ustaz. Semayang tu boleh semayang, tapi bab nak taubat ni no lah Ustaz. Tak sampai lagi seru untuk kita orang nak taubat ni. Bila tak sampai lagi seru, kata dia tak sampai lagi seru, padahal Allah dah seru lama dah. Allah dah seru lama dah kepada kita. Kita yang mengabaikan seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian.
Kemudian, sekiranya benar cinta kita pada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, berazamlah bagi meniru dan berusaha sebaik mungkin dalam mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Ingat pesan dan gesaan baginda Nabi kepada kita. Baginda Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih yang direkodkan oleh Imam Muslim, katanya, wahai manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Dekat je tu. Rumah dekat tetapi istighfar dah hebat. Bahaya kan? Istighfar tu pun antara taubat punya bahasa. Istighfar. Macam-macam boleh istighfar macam-macam. Duduk saya saja malam-malam tu. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jadi nasyid itu supaya kita dididik dengan zikir-zikir yang baik yang boleh melemahkan hati manusia terhadap sesuatu kekerasan yang ada pada attitude dia di dalam tugas dan jawatan yang ada pada dia. Tu. Maknanya apa? Bersediakan diri kita ni senantiasa bertaubat kepada Allah SWT. Okey, apa dah? 10:07 minit. Masya Allah. Saat dia berlangsung. La ilaha illallah. Tak dan nak habis tajuk ni. Maka dia kata sekiranya benar-benar cinta kita pada Allah SWT dan Nabi SAW, berazamlah bagi meniru dan berusaha sebaik mungkin dalam mengikuti sunnah baginda. Baginda ingat pesan dan gesaan Nabi SAW kepada kita. Baginda Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih yang direkodkan oleh Imam Muslim, wahai manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali sehari. Siapa dia tu yang bertaubat sampai jadi macam tu? Siapa dia? 100 kali sehari ni siapa? Nabi Muhammad SAW. 100 kali sehari taubat. Nabi ni kalau dia semang-semang dengan Allah, dia mudah menangis daripada Nabi. Kita dalam apa? Ustaz, Nabi dia bertaubat macam mana Ustaz? 100 kali Ustaz. Tolong bagi tahu Ustaz. Yang pertama, dia beristighfar. Walaupun dia tak ada dosa tetapi dia istighfar. Tak pernah lekang pada mulut dia. Astaghfirullahalazim. 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 Ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mustata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Sampai habis dia baca Sayyidul Istighfar. Pun dia juga taubat. Terima kasih Ustaz. Kita berapa kali istighfar? Kita tak terkira lah Ustaz. Tak terkira tu hebat. Tak terkira. Memang tak terkira lah. Tak ada benda nak kira. Kan? Tak taubat. La ilaha illallah. Taubat Sebelum tidur taubat. Biasa kan ya. Sebelum tidur sembahyang sunat witir. Kemudian sembahyang sunat taubat 2 kali. Angkatlah takbir depan Allah. Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Kan? Wahai manusia, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Gembiranya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang sering bertaubat dan menyucikan dirinya daripada kekotoran zahir dan batiniah. Zahir dan batin itu biar dipenuhi dengan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ala kulhalnya itu saja pada malam ni yang boleh kita kongsi-kongsikan insya-Allah. Okey. Kita nak baca surah Al-Mulk ni. Sebelum tu saya buka soalan. Kalau ada yang nak bertanya, silakan. 2 minit saja. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau kita istighfar, Astaghfirullahalazim, wa atubu ilaik, boleh tak Ustaz? Saya baca ada satu Ustaz cakap macam tu, boleh? Boleh ke Ustaz? Boleh. Terima kasih Ustaz. Boleh tu, betul tu. Kan? Lain? Tak ada lah. Masya Allah.
Seronok mengajar. Tak ada nak Semua tanya. faham Ustaz? Semua faham. Kau faham juga? Oh ada. Ada siapa nak tanya lagi? Ada soalan kat chat. Silakan. Ustaz Zawar Ya. waktu lagi. Tak ada. Alhamdulillah, jom kita baca surah Al-Mulk, kemudian kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Jom kita baca surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن للكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, wahai Allah, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafatan yang betul-betul. Ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga, wahai Allah. Dan jangan sekali kau hukum mereka dari kau azab mereka. Wahai Allah ya Rahman ya Rahim, ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, muliakanlah mereka di sana, wahai Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu. Jadikanlah kami dan pasangan hidup kami, wahai Allah, agar dikurniakan keberkatan ke dalam kehidupan kami bersama dengan anak-anak kami. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bahkan Engkau merahmati kami di dunia sampailah ke syurga, wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.